215. 215. Memang asal datang sini, memang dapat kerja sini ke sana? Dari PKP. Tetapi, tawaran khidmat seks di laman sembang digital masih diteruskan sindiket pelacuran. Serbuan ke atas dua lokasi di sekitar Subang Jaya baru-baru ini berjaya membongkar taktik licik gadis warga asing yang ditempatkan khas di setiap bilik. Wartawan Haziq Hamid menyertai Ops Noda yang diketuai Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Abdul Khalid Othman. Bertindak atas maklumat orang awam, Ops Noda digerakkan pasukan dari bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya di dua lokasi berlainan sekitar Subang Jaya. Tepat jam 9 malam, sebuah premis disyaki menawarkan khidmat seks menerusi medium online di Jalan USJ 21 Palang 11 diserbu pihak berkuasa. Serbuan di lokasi pertama menemukan lebih 10 bilik kotak pelacur termasuk 9 orang pekerja seks, manakala seorang penjaga premis turut ditahan. Ada. Dia ada pintu. Masa kita nak masuk tadi dia nak bagi semua dekat atas. Dia orang bagi dekat atas. Sebab kita nak masuk tak boleh tadi dia kunci lock. Premis ini juga dipercayai menyediakan tempat penginapan untuk pekerja wanita warga asing. Lokasi kedua di Jalan PGS 11 Palang 28, sebuah hotel 3 bintang yang menempatkan 12 orang pelacur di setiap bilik penginapan berjaya diberkas. Rata-rata pekerja seks warga asing ini mendakwa mula bekerja sejak 3 bulan lalu, termasuk ketika tempoh PKP dijalankan. Asal datang sini, memang dapat kerja sini ke sana? dari kawan. Dari kawan? Kawan hantar sini dokumen semua? Tak pegang? Kenapa? Dia datang sini dokumen semua, dia pegang ke? Kawan dia pegang? Bos. Bos pegang? Bos pegang dokumen ni? Iya. Dokumen perjalanan gadis-gadis ini disusun mengikut lampiran bersama catatan nombor bilik yang dihuni. Dia dah ada dia punya rujukan dia. Untuk ada gambar je lah. Kalau kita lihat. Pada mulanya, penjaga berusia 25 tahun ini enggan memberi kerjasama ketika disoal pihak polis. 8 bulan Berapa bulan? Oh ya, sudah lama. Ha? Dah lama. Macam mana customer banyak tak? Customer ada ramai ke tidak? Tidak. Namun, setelah disoal beberapa kali, lelaki ini akur dan mengaku terlibat dengan aktiviti terkutuk ini. 205 sampai 255. Kalau overnight? Overnight tak sama lah, ada 600 lebih, ada 1,000. Kalau time MCO ni open juga? Bukan, tak lama lah. Tak lama lah MCO. Kalau tak MCO pukul berapa juga? Kalau tak lama? Pukul 1 sampai pukul 8 lah. Pukul 1 sampai 8. Kita punya target sebenarnya tempat ni telah dimaklumkan dalam pemantauan kita sampai 3 hari. So ni hari kita adakan serbuan. Untuk tempat ni, ini adalah serbuan yang kali pertama. Manakala rumah kedai tadi ada serbuan kali ketiga. Tapi dah 3 kali kita buat serbuan, tapi masih lagi menjalankan aktiviti yang sama. Kita akan bawa penjaga yang hotel ni untuk bawa ke balai untuk bantu siasatan kita. Dan kita akan lihat daripada statement yang diambil nanti. Tuduhan kita akan siasat di bawah Seksyen 372B Kanun Kesiasaan, iaitu pacaran. Seksyen 61 Palang C Akta Immigration. Seksyen 55B Akta Immigration.
39B atas immigration dan 22B atas pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988. Kesemua OKT dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya untuk siasatan lanjut. Pada masa sama, IPD Subang Jaya masih meneruskan sekatan jalan raya di 7 lokasi utama yang menjadi laluan keluar masuk kenderaan ke daerah ini. Ketua Polis Daerah Subang Jaya ACP Abdul Halid Othman turut membuat tinjauan di Plaza Tol Putra Heights, Lebuh Raya Elite bagi memastikan sekatan jalan raya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berjalan lancar. Azul kan? Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. So, you boleh check nama dia lah dalam set ni. Mana dia boleh check dia ni. Okey, terima kasih. Setiap dokumen dan prosedur operasi standard SOP COVID-19 turut diperiksa bagi mengelak sebarang perjalanan dan pergerakan yang mampu menjadi punca jangkitan. Sekatan jalan raya yang dijadualkan berlangsung sehingga 4 Februari depan turut memberi penekanan terhadap SOP penunggang motosikal. Masyarakat di sini mematuhi peraturan yang sedia ada. Di mana kalau kita lihat untuk tempoh 2 hari ini, tidak ada satu kompaun yang dikeluarkan ataupun berlakunya pelanggaran SOP yang telah ditetapkan. Ini berbeza jika dibandingkan pada tahun sebelum ini, iaitu pada tahun lepas, daripada 18 bulan 3 hingga 31 bulan 12, 2020, kita dapati ada 1,749 kesalahan telah berlaku. Pada ketika ini, tahun ini adalah masyarakat kita telah memahami SOP yang sedia ada dan mengikut garis panduan yang telah dikeluarkan. Di dalam situasi ini, kalau kita bandingkan dengan lelaki, wanita ini ada aksesori. Kita lihat dari start ada beg tangan. Di dalam itu diandaikan mesti ada. Seorang remaja maut manakala 2 lagi terselamat dalam kejadian lemas di Sungai Keladi, Kampung Peruput Tikat, Pantai Cahaya Bulan. Ketika kejadian, mangsa Wan Muhammad Azamuddin Wan Aznan 16 tahun dikatakan cuba menyelamatkan 2 rakannya yang hampir lemas ketika cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam sungai. Malangnya, mangsa menghadapi kesukaran di dalam air selepas 2 rakannya berjaya diselamatkan oleh seorang penunggang motosikal yang kebetulan berada di lokasi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Timbalan Penguasa Bomba Zukri Syafi, pihaknya yang menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 5.23 petang menggerakkan operasi mencari dan menyelamat pada kedalaman sungai 3.3 meter. Pada jam 6.38, lebih kurang 4 meter daripada tempat terakhir di saksi nampak. Masa kita jumpai mangsa tu, masa dinaikkan di atas, pihak perubatan pun dah sahkan mangsa meninggal. Jenazah Wan Muhammad Azamuddin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Banggol jam 9.30 pagi keesokannya. Seorang guru wanita berdepan detik cemas apabila diragut seorang individu bersenjatakan parang di sekitar kawasan Eco Sanctuary, Tutup Paling Megarang, Kuala Langat, Selangor. Dalam kejadian kira jam 8.20 pagi itu, mangsa berusia 51 tahun didatangi suspek di kawasan tempat letak kereta berhampiran tempat kerjanya. Tindakan suspek menolak mangsa sehingga terjatuh sebelum meragut beg tangannya sempat dirakam kamera litar tertutup dan menjadi tular di media sosial dengan lebih 40,000 tontonan. Ragut perempuan tu. Asal seorang dia ragut perempuan tu. So kita sebagai wanita, kalau kita kat luar tu, jagalah beg kita tu. Jaga beg kita tu seperti macam nyawa kita sendiri. Ataupun tak payah bawa beg pun. Bawa je benda-benda penting. Sebab
Benda ni memang tipikal. Memang kita tahu lelaki akan ambil kesempatan kat kita atau peragut-peragut dekat luar tu ambil kesempatan kat wanita bila dia seorang. So itulah. Jaga lagi. Di bawah Seksyen 392 kerana keseksaan ini berkenaan dengan rompakan. Jadi apakah hukuman yang akan menanti kesalahan rompak ini? Maksimum adalah 14 tahun pemenjaraan dan denda atau sebatan. Tapi 397 pula dia memperuntukkan bahawa sekiranya perbuatan rompak itu dilakukan dengan senjata berbahaya ataupun menyebabkan kecederaan kepada seseorang ataupun cubaan membunuh atau mencederakan seseorang, maka hukuman sebatan itu akan menjadi wajiblah di dalam situasi ini. Kalau kita bandingkan dengan lelaki, wanita ini ada aksesori. Kita lihat dari start dia beg tangan. Di dalam itu diandaikan mesti ada telefon, mesti ada purse. Berbanding lelaki ni, kalau dompet itu di dalam kita simpan di dalam poket biasanya. Jadi sebab itu adalah sasaran yang mudah. Daripada kalau kita lihat dalam video ni, penunggang motor tu daripada jauh dia nampak, kemudian dia patah balik dan dia rakut. Jadi kita sekiranya wanita ni bila kita bawa aksesoris, terutamanya apabila kita pakai rantai emas, gelang emas dan bawa beg tangan ni, kita akan menjadi sasaran yang mudah. Sebab itu sekiranya kita nak masuk ke dalam kereta, jangan lenggah-lenggah. Waktu berjalan tu jangan pegang telefon, kita tengok telefon, baru nak buka kereta. Kita kena peka dengan keadaan persekitaran yang ada. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Azizan Tukiman, 8 jam selepas kejadian, suspek lelaki tempatan berusia 26 tahun itu berjaya ditahan di sekitar kampung Sijangkang. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 392 Palang 397 Kanun Keseksaan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Selangor melancarkan Ops Benteng bagi membanteras kemasukan pendatang asing tanpa izin atau parti untuk mengawal jangkitan virus COVID-19. Kru 999 ke lokasi sasaran bersama Pengarah Maritim Negeri Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rusli Kasim. Saksikan laporan ini. Akan memesan sangkar-sangkar ikan untuk memesan parti-parti yang mungkin bersembunyi. Jam 11 malam, sasaran pertama lokasi sangkar ikan diperiksa kerana dipercayai menggunakan pendatang asing tanpa izin parti sebagai pekerja. Okey, untuk COVID, sentiasa pakai mask. Kalau tangan gelap, bagi sering cuci tangan lah. Helikopter Agusta 139AW milik Maritim Malaysia turut digunakan bagi membantu operasi pemantauan ini untuk mengelak sebarang cubaan melarikan diri oleh parti. Hasil pemeriksaan mendapati pekerja asing yang bekerja di sini mempunyai dokumen perjalanan dan permit kerja yang sah. Namun, pekerja dan majikan telah diberikan amaran agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19 ketika bertugas. Kita perhatikan kebanyakan ni COVID ni, walaupun kita dapat mengawal di dalam negara, tapi kalau kita gagal mencegah kemasukan daripada luar, ni akan menyebabkan boleh merebak dan menjadi lebih buruk. Hasil pemantauan udara sebuah lagi kelong sangkar ikan diperiksa. Tahu kan kena pakai? Siapa datang boleh kena pakai? Ketika diperiksa, terdapat percanggahan jumlah pekerja yang berada di kelong sangkar ikan ini. Sekarang ni you ada berapa orang pekerja kat sini?
Berapa? 11. Sekarang ada berapa orang? Kau punya toke kata 11. Kau punya sekarang ada berapa orang? 10 lah. Dah pindah ke dia 7? Tak ada lah. Kau cakap betul-betul? Ya, tak ada. Kau dia 7? Tak ada. Kau cakap 13, 14? Ya, tak ada. Betul? Betul. Benar? Saya lupa. Seorang warga emas berusia 65 tahun diberi upah sebanyak RM1,000 sebulan untuk menjaga sangkar ikan. Dia mendakwa tidak mengetahui sama ada pekerja warga asing di sini memiliki permit kerja yang sah atau sebaliknya. Nasi ada? Nasi ada bawa? Kasih rumah. Pun tak berapa dah bawa ini. Oh, ini semua tak ada permit macam mana? Ala kaspok. Pasport ada, permit tiada, mati. Kita mau banyak-banyak you sembang banyak-banyak, kita tegas. Kita akan bawa 9 orang yang tiada permit balik ke pangkalan. Dengar Hasil pemeriksaan, kesemua lelaki warga asing ini memiliki dokumen pengenalan diri yang sah. Namun, 4 daripada mereka terpaksa ditahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana dokumen perjalanan telah tamat tempoh. Hasil pemantauan udara pihak maritim turut mengesan sebuah kapal dagang membawa kontena yang sedang berlabuh. Setelah diperiksa, kapal dagang ini didapati bersauh tanpa kebenaran Jabatan Laut Malaysia. Tindakan diambil ke atas kapten dan pembantu jurutera kapal dagang ini. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya. Boleh dikatakan ni operasi berkala, operasi rutin memang kita lakukan sepanjang masa. Tapi apabila masuknya PKP yang ketiga, gelombang ketiga, kita telah meningkat pengelolaan. Di samping kita melaksanakan op benteng, kita juga melaksanakan op belangkas. Op belangkas ni kita lebih tertumpu kepada penyeludupan dadah, rokok yang selain daripada parti untuk bagi membendung. Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim turut mengingatkan majikan supaya mematuhi arahan jika ingin menggajikan warga asing dengan mengikut saluran yang sah. APMM menggesa orang ramai agar lebih bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan negara lebih terjamin dan sekaligus berusaha untuk melandaikan lekuk penularan wabak COVID-19. Sekian sahaja daripada kami. Sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Ingat, jenayah membawa padah.